membina kekuatan tersebut? Israel, seperti yang kita dapat lihat di peta dunia, hanyalah sebagaikan satu negara, kita lihat negara sebagai satu tanah jajahan yang hanya kecil saja dibandingkan dengan kawasan sekelilingnya dan dikelilingi oleh negara-negara Arab yang kita boleh spesifik sebagai Islam, dikelilingi oleh Islam. Okey, kita susuri sejarah silam di mana peperangan Arab Israel berlaku. Ketika itu negara Arab berperang dengan satu negara Israel. Kita lihat negara Arab dengan satu Israel. Tapi kesudahannya Israel berjaya memenangi peperangan tersebut. Mengapa? Sehingga kan Mesir yang ketika itu turut menyerang Israel, turut mengalami kekalahan dengan wilayahnya iaitu Bukit Golan yang sebelum ini adalah wilayah Mesir telah jatuh kepada tangan Israel sampai ke hari ini. So, mengatakan tentang kekuatan Israel itu, kita dapat lihat Israel, ya, mereka memang seorang bangsa yang bijak, yang punya akal fikiran yang pandai. Mereka bertulang belakangkan Amerika Syarikat. Mereka menggunakan Amerika Syarikat untuk mendapatkan senjata-senjata mereka, kekuatan tentera dan juga teknologi ketenteraan Amerika. Soalannya, mengapakah, di manakah kekuatan Israel itu datang? Okey, dengan bertulang belakangkan Amerika Syarikat sebagai, dan orang kata sebagai backup, Amerika Syarikat telah menyalurkan bantuan kewangan, ketenteraan, teknologi ketenteraan dan juga teknikal dan juga strategi peperangan. Jadi bagaimanakah Israel itu memperolehi pengaruh sebegitu besar terhadap Amerika Syarikat? Kalau kita lihat dalam ekonomi Amerika sendiri, kita dapat lihat beberapa nama-nama yang kita kira sebagai, memang itu adalah bangsa Yahudi sendiri yang menguasai peratusan pegangan ekonomi Amerika Syarikat. Kita lihat sebagai contoh, nama yang tidak asing lagi, kalau jika tidak silap saya, adalah Bill Gates. Bill Gates, kalau kita lihat latar belakangnya, beliau merupakan seorang Yahudi. Dan sudah tentu dengan ekonomi, kuasa-kuasa ekonomi yang dipegang oleh Israel terhadap kerajaan Amerika sendiri, sudah tentu mereka punya kuasa untuk mengarahkan Amerika untuk menyokong mereka. Tambahan pula, dewan-dewan senat dalam kerajaan Amerika juga banyak dikuasai oleh orang Yahudi itu sendiri. Sebab itu jika suatu usul ataupun draft undang-undang ingin dikeluarkan oleh Amerika Syarikat, mereka lebih kepada menyokong dan membantu Yahudi dalam mendapatkan Palestin itu sendiri. Islam memang terkenal dengan semangat jihadnya. Sebab itu Yahudi sekarang ini menggunakan lebih kepada, orang kata, sebagai hiburan untuk menyerang umat Islam sekarang ini. Kita lihat kepada Coca-Cola dan Pepsi. Kita tahu dua syarikat minuman tersebut merupakan di bawah penguasaan Israel sendiri, dan kita lihat Coca-Cola itu adalah lebih kepada sukan dan Pepsi itu sendiri lebih kepada hiburan. Kita lihat dengan kekejaman Palestin menembak roket ke daerah-daerah atau wilayah Israel. Hanya itu yang kita dengar. Tapi sebaliknya, kita tidak mengetahui, melainkan dengan jika kita menghantar sendiri wartawan kita ke sana. So dari sini mata kita ditutup atau dirabunkan oleh media massa itu sendiri daripada mengetahui keadaan dan juga situasi peperangan sebenar. Oleh itu, menyedari keadaan ini, Israel melalui ketenteraan telah menyekat kemasukan media-media massa atau wartawan-wartawan asing atau NGO, kumpulan-kumpulan atau badan-badan NGO untuk mengetahui kisah sebenar. Kita lihat contoh terbaru ini, doktor dari Malaysia yang merupakan promosi Malaysia, bagaimana beliau telah dihalang untuk memasuki dan merawat sendiri masa-masa kekejaman Israel di Palestin. So dalam perfilman kita lihat bagaimana director ataupun tuan pengarah menggunakan Arab ataupun lebih jelas dengan image Islam secara ironinya dikaitkan sebagai pengganas dalam filem yang telah mereka cipta, bercakap tentang mengaku kalah. Menarik diri. Menarik diri. Saya rasa
tidak malukah kita sebagai umat Islam sendiri, sebagai bangsa atau yang hidup di negara ramai ini menyerah diri tanpa bertanding atau berlawan? Cuba tanya diri anda sendiri, mengapa sehingga kini pihak ataupun bangsa Palestin itu sendiri tak pernah menyerah diri walaupun nyawa anak mereka, suami mereka, cicit mereka, cucu mereka, atuk mereka dan keluarga mereka terkorban? Mengapa mereka tidak pernah menyerah? Ini kerana mereka mempunyai satu semangat dan satu kekuatan dalam diri mereka yang mendorong untuk terus berjuang walaupun terkorban sekalipun. Ini kerana mereka mempunyai keimanan yang mantap untuk mengejar syahid sehingga menjadi para syuhada untuk mengejar ke syurga. Kita susuri sendiri dan bercakap tentang kita menarik diri daripada tanah Palestin itu sendiri. Saya kira sangat malu pada anda jika berfikiran sedemikian, kerana mengapa kanak-kanak di sana pun boleh berjuang walaupun hanya dengan batu. Ini kan kita sebagai anak besar mempunyai tenaga, cukup makan, cukup tidur, kesemua-semua, tapi kita just berundung. Bukanlah kerajaan Mesir telah yang baru ini telah mengatakan tentang punca kekalahan mereka kerana kurangnya satu sistem, satu kesatuan di antara tentera Islam untuk menyerang Israel yang satu yang hanya dibantu oleh Amerika Syarikat. Menyedari tentang kekalahan ini, saya kira itulah punca pertama atau punca utama umat Islam tidak dapat membebaskan Palestin daripada genggaman cengkaman